Selamat pagi murid-murid. Oke, selamat pagi. Oke, semua boleh duduk. Sekejap ya. Apa kabar semua? Sehat? Sehat semua? Oke, baguslah kalau sehat. Cikgu pun sehat. Syukur kita semua sehat. Semua hadir kah? Semua hadir? Ketua kelas mana? Semua hadir? Oh, oke, baguslah kalau semua hadir. Oke, hari ini sebelum cikgu mula mengajar, cikgu nak kamu semua lihat di bawah meja, lihat di bawah kerusi, sudut-sudut kelas. Kalau ada sampah, tolong kutip dan buang di tong sampah. Sekarang, oke? Oke, boleh bergerak sekarang. Sudah? Semua sudah bersedia? Duduk tempat masing-masing. Oke, sekarang cikgu nak kamu semua keluarkan buku teks pendidikan moral, buku latihan, dan juga pen. Semua barang-barang yang lain yang tidak berkaitan, sila simpan di dalam beg ataupun di dalam laci. Cikgu nak buku teks pendidikan moral, buku latihan, dan pen sahaja. Yang lain tolong simpan. Semua sudah bersedia? Oke, bagus. Sekarang cikgu akan paparkan gambar di hadapan. Cikgu nak kamu semua ambil perhatian sebab gambar yang akan cikgu paparkan berkaitan dengan topik pembelajaran kita pada hari ini. Ambil perhatian, oke? Sekarang cikgu akan paparkan gambar satu di hadapan. Cikgu nak tanya, apa yang kamu dapat lihat dalam gambar satu di hadapan? Ada sesiapa yang boleh tolong cikgu? Ya, Eriska? Apa yang kamu boleh lihat dalam gambar satu? Apa situasi yang berlaku? Betul, dalam gambar satu jelas kita dapat lihat seorang kanak-kanak sedang membantu orang tua melintas jalan. Oke, seterusnya untuk gambar kedua, ada sesiapa lagi yang boleh tolong cikgu jelaskan apa situasi berlaku dalam gambar kedua? Ya, LP? Bagus, betul. Dalam gambar 2, kita dapat lihat sekumpulan kanak-kanak sedang bermain bersama-sama. Kanak-kanak ni terdiri daripada pelbagai kaum. Macam mana kita tahu mereka ni terdiri daripada pelbagai kaum? Kita boleh lihat dari pemakaian mereka, dari pakaian mereka. Ada yang memakai pakaian tradisional Sarawak, ada yang memakai chongsam, baju kurung. Jadi melalui gambar 2 ni kita dapat tahu bahawa kanak-kanak ni berkawan tanpa mengira kaum. Oke, seterusnya gambar ketiga. Sesiapa boleh tolong cikgu? Oke, Kelsey. Dalam gambar 3, apa yang kamu boleh nampak? Apa situasi yang berlaku dalam gambar 3? Betul, dalam gambar 3 jelas kita dapat lihat dua orang kanak-kanak sedang membantu atau sedang memberi sedekah kepada orang yang dalam kesusahan, orang yang memerlukan bantuan. Untuk gambar yang terakhir, cikgu nak minta tolong Borlen, boleh tolong jelaskan apa yang berlaku dalam gambar keempat? Betul, dalam gambar yang keempat, jelas kita dapat lihat interaksi antara manusia, tumbuh-tumbuhan, dan juga haiwan. Dalam arti kata lain, melalui gambar 4, kita dapat lihat sikap menyayangi dan menghargai alam sekitar dalam diri manusia. Jadi, keempat gambar yang cikgu sudah paparkan sebentar tadi yang sudah kita lihat, gambar-gambar itu dapat dikaitkan dengan perbuatan moral. Individu-individu atau insan-insan yang melakukan perbuatan moral dipanggil sebagai insan yang bermoral. Jadi, hari ini cikgu akan mengajar tentang insan bermoral. Sebelum cikgu ajar dengan lebih lanjut, cikgu nak kamu semua tahu apa sebenarnya maksud atau definisi insan bermoral.
Tapi cikgu tak nak bagi tahu, cikgu nak kamu semua berfikir. Sekarang cikgu nak semua cari pasangan masing-masing. Satu kumpulan hanya 2 orang sahaja. Dan selepas ni cikgu akan bagi masa 2 minit untuk berbincang. Selepas 2 minit tamat, cikgu akan pilih kumpulan secara rawak untuk menjelaskan hasil perbincangan di hadapan kelas. Berbincang mengenai apa sebenarnya maksud insan bermoral. Okey, boleh mula berbincang sekarang. Baik, masa 2 minit untuk berbincang sudah tamat. Sekarang sila duduk di tempat masing-masing dan pandang di hadapan. Pandang cikgu. Semua sudah bersedia? Okey, cikgu akan pilih kumpulan secara rawak untuk jelaskan hasil perbincangan di hadapan kelas. Kongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Okey, untuk kumpulan yang pertama, cikgu akan pilih kumpulan Albert. Boleh kumpulan Albert? Kongsikan dengan rakan-rakan yang lain hasil perbincangan kamu. Okey, yang lain tolong dengar. Betul. Beri tepukan untuk Albert. Okey, apa yang kumpulan Albert sudah jelaskan semuanya betul. Tapi nanti cikgu akan ulas dan tambah selepas ini. Okey, untuk seterusnya untuk kumpulan 2, cikgu pilih kumpulan Alice. Boleh kumpulan Alice jelaskan kepada rakan-rakan yang lain hasil perbincangan kamu? Okey. Bagus. Beri tepukan untuk kumpulan Alice. Okey, bagus kumpulan Alice. Dan nanti cikgu ulas selepas ini. Untuk kumpulan yang terakhir, kumpulan 3, cikgu pilih kumpulan Robert. Boleh kumpulan Robert berdiri dan jelaskan kepada rakan-rakan yang lain. Bagus. Beri tepukan untuk kumpulan Robert. Okey, terima kasih kepada semua kumpulan yang sudah menjelaskan hasil perbincangan kamu. Terima kasih. Boleh duduk. Okey, sekarang ni cikgu akan ulas sedikit mengenai maksud insan bermoral. Insan bermoral ialah individu yang berfikiran, berperasaan dan mengamalkan perlakuan yang baik dalam kehidupan seharian. Seperti yang kawan-kawan kamu sudah cakap, insan bermoral ni yang melakukan perkara-perkara yang baik seperti yang kita lihat dalam 4 gambar di permulaan kelas tadi kan, membantu orang yang dalam kesusahan, berkawan tanpa mengira kaum, menghargai alam sekitar, dan banyak lagi perlakuan yang baik. Seterusnya, Cikgu Veronica akan sambung. Baiklah, sebelum cikgu meneruskan pengajaran cikgu ada menyediakan satu stick traffic light. Ini dia stick traffic light cikgu, ada warna hijau, ada warna merah. Oke, stick traffic light ini kamu boleh guna jika kamu kurang paham dengan pengajaran cikgu. So, kamu just angkat dan tanya soalan. So, warna merah ini tanda dia kamu kurang paham dan warna hijau kamu paham. Jelas semua? Jelas, cikgu. Oke, baris hadapan, sila ambil stick traffic light ini dan pas ke kawan di belakang. Oke, cikgu mau kamu semua fokus, sila ambil perhatian dan catat nota apa yang cikgu akan ajar. Boleh? Boleh, cikgu. Baik, apa yang kamu nampak di slide cikgu? Ciri insan bermoral. Oke, betul, ciri insan bermoral, di mana terdapat 3 kategori ciri insan bermoral. Yaitu yang pertama adalah pikiran kita, perasaan kita, dan perlakuan kita. Oke, ciri yang pertama adalah dari segi pikiran. Pikiran ini maksudnya adalah akal kita pun daya kita berfikir tentang suatu perkara. Contohnya, sebelum kita melakukan sesuatu kita berfikir sama ada kita perlu buat ataupun tidak. Oke, jadi pikiran insan bermoral ini sentiasa berfikiran rasional, boleh membezakan betul dan salah, boleh menyelesaikan masalah dengan baik, dan juga membuat keputusan yang sewajarnya. Paham? Paham, cikgu.
Oke. Ciri yang kedua adalah perasaan. Perasaan adalah apa yang kita rasa dalam hati kita tentang sesuatu perkara, sama ada benda hidup ataupun benda tidak hidup. Contohnya, kita mempunyai perasaan prihatin terhadap semua orang, mempunyai perasaan empati dan simpati. Oke, empati dan simpati ini dia membawa maksud yang berbeza, tidak sama maksud dia. Empati ini kita boleh meletakkan diri kita ke dalam situasi orang tuh dan merasa apa sebenarnya orang tuh rasa, paham? Dan simpati pula kita boleh rasa kita mempunyai perasaan kasihan terhadap situasi itu pun orang itu. Contohnya baru-baru ini kita dikejutkan dengan kejadian banjir kilat yang berlaku di Papar, Penampang, Papar dan kawasan-kawasan lain. Kita dengar kejadian itu pun kita rasa kasihan dengan bangsa-bangsa tersebut. Betul atau tidak? Betul cikgu. Betul kan? Itulah simpati dan empati. Oke, selain itu kita juga berasa gembira, sedih dan kecewa. Setakat nih, paham? Paham. Oke, kalau paham, cikgu teruskan dengan ciri yang seterusnya, yaitu perlakuan ataupun perbuatan. Oke, perlakuan ataupun perbuatan ini adalah hasil daripada pikiran dan perasaan. Jadi, ciri insan bermula dari segi perlakuan ini di mana individu itu sentiasa bersikap adil, tidak pilih kasih, tidak berat sebelah dalam melakukan sesuatu perkara ataupun membuat keputusan. Sebenarnya berberi kemanusiaan terhadap semua hidupan. Contohnya macam tidak membunuh hewan, tidak menebang pokok sesuka hati, tidak membuang sampah merata tempat, dan sebagainya. Baik, kamu udah nampak tak video yang baru-baru ini viral, di mana kucing dipijak sehingga mati? Ada cikgu. Oke, soalan cikgu, adakah perbuatan itu berberi kemanusiaan atau tidak? Tidak. Oke, betul, bagus. Itu adalah contoh yang sangat tidak berberi kemanusiaan. Baik, seterusnya, saling menghormati antara satu sama lain. Contohnya macam hormat orang tua, hormat orang lain, dan sebagainya. Oke, soalan cikgu, kamu ada hormat tak family kamu, contohnya ibu bapak kamu? Ada cikgu. Bagus, anak murid cikgu. Semua menghormati ibu bapak dia. Oke, seterusnya bertindak mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Contohnya memakai baju sekolah yang kemas dan sopan, memakai tag nama, tidak memponteng sekolah, mematuhi peraturan sekolah dan jalan raya dan sebagainya. Oke, setakat nih paham tiga-tiga kategori insan bermoral nih? Paham cikgu. Oke, bagus. Baiklah. Sebenarnya tiga kategori ini adalah saling berkait, seperti mana cikgu telah sebutkan tadi, di mana pikiran dan perasaan ini akan menentukan perbuatan seorang itu sama ada bermoral ataupun tidak. Paham? Paham cikgu. Baik. Baiklah, kalau semua paham dengan pengajaran cikgu yang tadi, kita teruskan kepada subtopik pengajaran yang seterusnya, yaitu kepentingan menjadi insan bermoral. Baik, semua masih bersemangat? Masih cikgu. Bagus. Oke, agak-agak apa kepentingan menjadi insan bermoral? Oke, kita lihat slide cikgu. Oke, kepentingan yang pertama adalah kepada diri kita sendiri. Yang pertama memang diri kita sendiri. Dimana contohnya hidup lebih senang dan sejahtera sebab tidak orang membenci kita, dan juga kita mendapat balasan daripada orang kita pernah berbuat baik, dan juga balasan daripada Tuhan. Jadi sentiasa berbuat baik dengan semua orang, dan secara langsung maruah diri kita juga terjaga. Betul tidak? Betul cikgu. Oke, jadi buat baik ataupun jahat? Baik. Oke, bagus. Oke, seterusnya kepentingan kepada keluarga kita sendiri, dimana kalau kita lebih bahagia, institusi kekeluargaan kukuh, moral keluarga juga terjaga. Bagaimana misalnya dari perbuatan kita sebagai anak perbuatan kita. Paham? Paham cikgu. Oke, seterusnya kepada masyarakat. Kepentingan dari segi masyarakat pula, masyarakat dapat hidup bermufakat dan harmoni. Ini disebabkan ketiadaan perselisihan paham antara semua masyarakat, lapisan masyarakat, ya kira agama, bangsa, budaya, dan sebagainya.
dan juga perbuatan yang saling menghormati juga membolehkan masyarakat hidup dalam harmoni. Paham? Paham, Cuk. Baiklah, kepentingan yang terakhir adalah kepentingan kepada alam semula jadi, di mana alam semula jadi kita sentiasa terjaga, bersih, dipelihara, disebabkan perbuatan kita yang bermoral. Contohnya macam kita tidak membuang sampah pada tempat, tidak menebang pokok sesuka hati, tidak membunuh hewan-hewan di hutan, dan tidak langsung dengan perbuatan kita yang bermoral ini dapat mengelakkan negara kita, malah diri kita daripada penyakit-penyakit yang tidak diingini, malah ada membawa kepada kematian akibat daripada pencemaran alam, khususnya pencemaran udara akibat pembakaran hutan secara besar-besaran, dan pencemaran air, pencemaran tanah, dan sebagainya. Setakat nih semua paham? Paham, Cuk. Oke, bagus. Baik, memandangkan semua paham dengan pengajaran cikgu tadi, kita lihat gambar yang ada di slide cikgu nih. Siapa kenal beliau? Beliau ialah Mother Teresa. Mother Teresa sangat terkenal dengan sumbangan beliau dalam membantu orang-orang yang susah, seperti orang miskin, sakit, dan sebagainya. Jadi Mother Teresa adalah salah satu contoh insan bermoral yang patut kita contohi dan jadikan sebagai role model dalam hidup kita, supaya kita pun menjadi orang yang bermoral dan dapat membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Sekian itu saja dari saya, dan semua kamu faham apa yang cikgu ajar, dan pengajaran seterusnya saya serahkan kepada cikgu Sazwani. Okey, baik. Tadi kita sudah belajar apakah maksud insan bermoral, apakah contoh bagi ciri insan bermoral, dan apakah kepentingan bagi insan bermoral. Sekarang, cikgu akan bagi satu aktiviti untuk kamu semua yang seronok. Tapi sebelum itu, cikgu akan agikan kamu semua kepada 4 kumpulan. Aktiviti yang akan kita jalankan hari ini adalah lakonan sketsa. Cikgu nak setiap kumpulan masing-masing melakukan satu sketsa atau situasi yang menunjukkan ciri insan bermoral. Cikgu nak kumpulan lain akan meneka apakah ciri insan bermoral yang disampaikan dan menerangkan apakah kepentingannya. Sekarang aktiviti kita telah pun tamat. Cikgu nak kamu semua menjawab soalan kuis yang telah cikgu sediakan. 2 minit untuk kamu siapkan kuis ini dan cikgu akan mengutipnya semula. Jangan lupa tulis nama dan kelas kamu. Dengan ini, selesai sudah aktiviti kita dan kuis pada hari ini. Cikgu nak 1 orang pelajar untuk bagi rumusan tentang apa yang kita sudah belajar pada hari ini. Betul apa yang rakan kamu telah sampaikan tadi. Insan bermoral merupakan seseorang yang berfikiran, berperasaan, dan mengamalkan perlakuan yang baik dalam semua perlakuannya. Menjadi insan yang bermoral membawa banyak kepentingan kepada sekeliling kita, yang mana kita telah bincangkan sebentar tadi. Diri, keluarga, masyarakat, alam, dan negara. Oleh itu, cikgu harap semua murid cikgu faham dan amalkan apa yang telah kita belajar pada hari ini, kerana menjadi insan yang bermoral merupakan satu tindakan yang sangat baik. Sekian itu saja pengajaran cikgu pada hari ini. Jangan lupa untuk ulang kaji dan kita akan jumpa pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.